betul. Ini saya ingin membentangkan bahawa tentang perkenalan untuk video ini, tajuk kita adalah perayaan Hari Deepawali. Deepawali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gawali yang bererti garisan perayaan Deepawali. Ini menyambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender antara Oktober dan November. Namun, legenda Raja Nargasuran yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan bunuh oleh Maha Krishna. Sebelum mati, Raja Nargasuran minta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai perintah kepada yang lupa agar perbuatan baik dan menjauhi daripada perbuatan kejahatan semasa manusia. Dan pelita yang dipasang dalam warisan dapat dilihat penyala di rumah pengantin Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan, dirayakan sebagai perayaan Deepawali. Sekarang saya nak membentangkan tentang sejarah perkembangan Hari Deepawali. Kembalinya Lord Rama ke Ayodhya. Deepawali juga merayakan kembalinya Rama, Raja Ayodhya bersama ratunya Sita dan adiknya Lakshmana ke Ayodhya setelah 14 tahun hidup dalam buangan disusuli satu perang yang menyaksikan Rama membunuh Raja Syaitan Ravana. Adalah dipercayai bahawa rakyat Ayodhya menyala pelita sepanjang jalan untuk menerangi laluan mereka dalam kegelapan. Oleh sebab Rama pergi dari India Selatan ke kerajaannya di India Utara, maka baginda merentasi bahagian selatan terlebih dahulu. Inilah sebabnya perayaan ini disambut sehari lebih awal di India Selatan. Di India Utara, perayaan ini disambut pada hari terakhir kalender Vikram. Hari berikutnya menandakan Tahun Baru India Utara yang bergelar Anakat. Ciri-ciri dan keunikan perayaan Deepawali. Lampu adalah simbol ilmu atau cahaya dari dalam. Deepawali adalah perayaan cahaya yang dianggap dapat mengalau kejalinan dan menghapuskan dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Ia adalah pesta cahaya yang bakal memberi siap baru kepada hidup mereka. Kedua ialah kolam atau rangoli adalah ucapan selamat datang. Tepung beras yang digunakan untuk buat kolam bukan hanya merupakan ucapan selamat datang kat tetamu, tapi untuk menarik burung-burung dan binatang-binatang kecil lain untuk makan. Ia adalah simbol keharmonian dan kemakmuran. Ketiga ialah permainan kad dan menari adalah aktiviti wajib. Permainan kad juga antara yang selalu dilakukan pada hari Deepawali. Ada yang mengatakan permainan kad Dewi Kekayaan akan berikan sinuman pada pemain dan memastikan kebahagiaan mereka. Keempat, beli pakaian baru, bersihkan rumah dan pasang lampu. Sama macam perayaan lain, tak sah kalau tak beli baju baru kan? Mereka memakai baju baru yang memandangkan satu permulaan baru untuk tahun baru. Mereka juga akan pastikan rumah dibersihkan dan dihiaskan cantik dengan lampu. Ciri-ciri dan keunikan perayaan Deepawali. Yang pertama, amalan kunjung-mengunjung turut diamalkan oleh masyarakat Hindu. Sama seperti perayaan kaum dan agama lain, masyarakat Hindu juga mengamalkan ziarah menziarahi saudara dan kenalan untuk merapatkan semula silaturahim. Ada juga mengadakan rumah terbuka untuk meraihkan lagi suasana perayaan. Yang kedua, tempoh sambutan Deepawali berbeza mengikut tempat. Perayaan Hari Deepawali ini disambutkan pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November. Masyarakat di selatan India meraihkan selama 3 hari berturut-turut berbanding 5 hari di sebelah utara, manakala di Malaysia disambut sehari sahaja. Yang ketiga, mandian minyak bijan untuk menyucikan diri. Upacara ini turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk menyucikan diri dan semangat.
Selepas mandian, mestikan memakai pakaian baru pada pagi Deepawali bertujuan untuk menjauhi segala sifat buruk dan kejahatan dalam diri seseorang. Akhir sekali, makanan sedap pada hari Deepawali. Manisan adalah identiti masyarakat India. Antara manisan yang digemari oleh masyarakat India dan juga masyarakat lain adalah ladu, jelebi, halwa dan kandi. Tiada ketinggalan kuih-muih tradisional yang lain seperti muruku, nahi urde, adresam dan payasam. Sekian, terima kasih. Simbol dan makna di sebalik perkembangan perayaan Deepawali ialah kolam atau rangoli. Penganut Hindu akan menghiasi rumah mereka dengan kolam atau rangoli, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras yang diwarnakan sebelum terbit matahari. Biasanya, kolam ini dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Selain itu, mereka akan memasang lampu vilaka. Lampu vilaka adalah sejenis pelita tradisi yang diperbuat daripada tanah liat. Perayaan Deepawali juga akan bertambah meriah dengan adanya lampu-lampu moden. Penganut agama Hindu percaya akan dewa kekayaan dan kemakmuran, iaitu Dewa Lakshmi, yang akan datang melawat rumah mereka pada masa itu. Persiapan memasang lampu tersebut dilakukan untuk menyambut kedatangan Dewa Lakshmi. Seterusnya, mandi minyak bijan. Pada pagi perayaan pula, seluruh ahli keluarga akan bangun lebih awal, iaitu sebelum matahari terbit. Upacara mandi minyak bijan dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Penganut Hindu akan menjalankan upacara mandi minyak bijan bertujuan untuk penyucian badan dan semangat. Kebaikan mandi minyak bijan bertujuan membersihkan diri daripada segala kejahatan dan sifat dengki. Perayaan sambutan Deepawali membawa kecerahan kepada semua pengamat agama Hindu di seluruh dunia, dan melalui perayaan ini juga kita boleh jarak menjarai serta saling memahami adat resah dan agama masing-masing. Pada sambutan perayaan Deepawali hari ini yang turut dihadiri masyarakat pelbagai kaum termasuk Melayu dan Cina, antara kebaikan yang paling utama ialah dapat meningkatkan hubungan dan interaksi antara penduduk yang berbilang kaum. Semua kaum memahami dan terlibat dalam perayaan yang disambut oleh kaum lain. Sebagai contoh, lawatan terlibat terbuka dapat meningkatkan hubungan antara kaum. Jadi, kekerapan interaksi ini menyebabkan wujudnya perpaduan yang untuk di negara ini yang menjadi sanjungan masyarakat luar. Selain itu, golongan remaja mampu memahami erti perpaduan kepada negara ini. Namun apabila melihat mereka suasana perayaan, barulah mereka memahami erti perpaduan. Keadaan ini menyebabkan remaja yang dilahirkan merupakan remaja berwawasan dan berbina. Malahan, kepelbagaian perayaan ini menyebabkan ekonomi negara terus berkembang. Keadaan ini wujud kerana pelbagai pesta pembelian dijalankan untuk setiap perayaan yang disambut oleh masyarakat di sini. Perayaan yang ada di negara kita bukanlah sesuatu kekangkangan, tetapi satu rahat yang harus digunakan dengan sebaik mungkin. Kita haruslah menjadikan perayaan itu sebagai cubaan untuk merapatkan hubungan dan mengurangkan perbezaan antara kaum. Kalau itu mampu dicapai, sudah pasti kemakmuran negara akan berkekalan. Sememangnya Malaysia sebuah negara yang berlambang erti benua Asia kerana mempunyai pelbagai keturunan dan perayaan. Tajuk hari ini saya, pemulihan perayaan Deepawali dalam kalangan kerajaan. Nombor 1, mengadakan kempen Deepawali. Contohnya, terdapat beberapa kaedah yang boleh diambil oleh kerajaan dalam pemulihan perayaan Deepawali. Salah satu adalah mengadakan kempen Deepawali. Kerajaan boleh mengadakan kempen Deepawali dengan tujuan untuk meningkatkan perpaduan kaum. Dengan ini, masyarakat dapat meningkatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Kerajaan juga boleh mengadakan pelbagai aktiviti semasa kempen. Aktiviti-aktiviti yang kerajaan boleh diadakan semasa kempen adalah berasaskan permainan tradisional orang India. Contohnya, permainan kabadi, membuat kolam, membuat muruku dan sebagainya. Kerajaan juga boleh mengadakan cabutan bertuah dalam kempen dengan menyediakan pelbagai hadiah yang menarik. Sewajarnya, kempen ini akan meningkatkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Keduanya, kawalan harga barangan. Contohnya, selain daripada itu, kerajaan juga boleh mengawalkan harga barangan semasa perayaan Deepawali. Dengan ini, harga barangan dapat menurun. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat membeli barangan dengan harga yang berpatutan semasa perayaan. Program ini, skim kawalan
harga musim perayaan sebagai satu alternatif untuk menyekalkan kenaikan harga yang tidak munasabah semasa permintaan tinggi pada musim-musim perayaan seperti hari Deepavali. Akhirnya, dengan ini masyarakat dapat membeli barangan dengan berpuasan. Terima kasih. Pemeliharaan perayaan Deepavali dalam kalangan masyarakat. Masyarakat boleh mengadakan rumah terbuka. Amalan rumah terbuka sudah menjadi rumlah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Apabila tiba sahaja musim Deepavali, masyarakat Malaysia akan mengambil kesempatan untuk mengunjungi rumah terbuka yang diadakan oleh jiran tetangga, pihak kerajaan tempatan maupun mengunjungi rumah terbuka yang diadakan di peringkat negara atau peringkat kebangsaan. Hal ini telah mengeratkan hubungan baik dalam berbilang kaum. Selain itu, masyarakat boleh mengadakan pameran dan bertunjukkan kebudayaan sambutan hari Deepavali. Kaedah ini mewujudkan kenapa kaum Hindu telah menyambut perayaan Deepavali. Buktinya, dalam pameran tersebut mesti menyediakan keistimewaan Deepavali seperti sejarah Deepavali atau lebih dikenali sebagai Pesta Cahaya adalah antara perayaan utama yang disambut oleh masyarakat India yang beragama Hindu dan Sikh di Malaysia. Oleh hal ini, semua masyarakat dapat mengetahui tentang kepentingan Deepavali dan sejarah tentang Deepavali. Seterusnya, masyarakat boleh membuat ceramah tentang kepentingan eksoterik Deepavali. Bunga merupakan hiasan yang tidak dapat dipisahkan dari Deepavali seperti juga hiasan yang lain. Deepavali ialah sambutan cahaya dalaman, khususnya kesedarahan akan cahaya ini yang mengatasi segala kegelapan, menanggalkan segala halangan dan menyelapkan segala kejahilan, menjadarkan individu akan sifat sejati dirinya, bukan dalam bentuk jasmani, sebaliknya dalam kenyataan yang abadi, tidak terhingga dan unggul. Oleh hal ini, semua masyarakat perlu mengetahui tentang kepentingan eksoterik dan kaedah ini telah mewujudkan kepentingan eksoterik dalam kalangan masyarakat. Kedua, secara kesimpulannya, perayaan Deepavali dikatakan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Deepavali juga dianggap sebagai simbol kemenangan kuasa baik melawan kuasa jahat. Namun begitu, apapun tujuan sesuatu perayaan itu disambut, ia tetap mempunyai nilai-nilai baik yang diterapkan di dalam diri setiap pengguna ini. Sambutan Deepavali juga memberi peluang dan pendedahan kepada golongan muda untuk mengetahui dan mengamalkan pantang larang serta amalan yang dilakukan oleh orang tua. Kesimpulannya, sambutan hari perayaan perlu diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Pada masa yang sama, sambutan ini hendaklah dijadikan satu program kebangsaan dinikmati bersama-sama. Generasi muda akan dapat banyak manfaat daripada sambutan begini. Masyarakat yang harmoni, bersua dan produktif akan wujud menerusi perayaan sebegini pada masa depan. Terima kasih.